Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 29 Disember 2020. Anda bersama saya Fazim. Antara fokus utama hari ini, isu kartel daging dibahas di Dewan Negara. Baik, saudara, hari terakhir persidangan Dewan Negara, isu kartel daging mendapat perhatian apabila seorang senator telah mengemukakan usul berkenaan yang kemudiannya dipersetujui Dewan Negara untuk dibahaskan. Untuk laporan mengenainya, kita terus sahaja bersama Andy Reza Rohadian di Parlimen. Ifa, Dewan dimaklumkan isu pembungkusan semula daging haram menggunakan logo halal JAKIM perlu diselesaikan segera kerana ia melibatkan kepentingan orang ramai khususnya umat Islam. Menyedari hakikat tersebut, Senator Asma Hussin mengemukakan usul bagi membincangkan perkara berkenaan. Usul persendirian tersebut dibuat berdasarkan perkara 17 Peraturan Mesyuarat. Sebagaimana dimaklumkan, telah terbongkar kes pembungkusan semula daging haram menggunakan logo JAKIM selepas serbuan bersepadu pihak berkuasa di sebuah gudang di Senai Johor pada 1 Disember lalu. Saya berpendapat usul ini melibatkan berkepentingan ramai kerana ia sumber protein umat Islam yang merupakan majoriti rakyat di Malaysia. Yang kedua, ia adalah perkara tertentu kerana melibatkan nama baik kerajaan khususnya JAKIM sebagai pengeluar logo halal yang disegani di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa serta integriti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna yang bertanggungjawab dalam penguatkuasaan. Ya, jelas beliau lagi usul tersebut juga perlu disegerakan bagi mengelak kekeliruan dan situasi panik dalam kalangan masyarakat memandangkan jenama produk daging yang terlibat masih belum didedahkan oleh pihak berkuasa. Baik, saudara, usul yang dikemukakan oleh Senator Asma Hussin tersebut mendapat persetujuan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Aisyah Tim setelah memenuhi 3 syarat. Usul yang dibahaskan sebentar tadi dengan 30 minit diperuntukkan untuk ahli-ahli yang berhormat berbahas. Seterusnya dijawab kementerian berkaitan dalam tempoh tidak lebih 30 minit. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa pertamanya, benar perkara ini adalah perkara tertentu. Kedua, didapati kepentingan orang ramai memang wujud dan terlibat. Ketiga, ia berkehendak disegerakan. Sesungguhnya hal ini memerlukan tindakan segera dan pengawasan serta pemahaman orang ramai atau rakyat perlu diberi perhatian yang setimpal. Ya, usul tersebut penting demi melindungi kepentingan rakyat dan menjaga nama baik JAKIM sebagai pengeluar logo halal serta kredibiliti kementerian berkaitan. Baik, saudara, kita beralih pula ke sesi penggulungan rang Undang-Undang Cukai Jualan Pindaan 2020. Dewan dimaklumkan isu cukai barangan dan perkhidmatan GST masih lagi mendapat perhatian ahli-ahli Dewan Negara hari ini. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Abdul Rahim Bakri mengakui pemansuhan GST telah menjejaskan pendapatan negara. Pada tahun 2015, kita telah memperkenalkan cukai GST dan akhirnya telah dimansuhkan pada 2018 dan pemansuhan itu sebenarnya adalah keputusan kerajaan pada ketika itu dan seperti mana yang kita sedia maklum apabila ianya dimansuhkan sudah tentu sedikit sebanyak telah menjejaskan hasil kerajaan. Kalau kita lihat data pungutan cukai GST setahun lebih kurang 44 bilion dan total bagi tempoh yang telah dilaksanakan itu sebanyak 133.1 bilion. Manakala cukai SST kita memperolehi 21 bilion setahun.
Ya, kerajaan juga akan mengambil kira pandangan umum sekiranya mahu melaksanakan GST semula. Beliau memaklumakannya ketika sesi penggulungan bagi perbahasan rang Undang-Undang Cukai Jualan Pindaan 2020 yang kemudiannya diluluskan Dewan Negara. Baik saudara, terdahulu ketika sesi perbahasan RUU Cukai Jualan Pindaan 2020, beberapa ahli Dewan Negara mahu kerajaan memastikan sesuatu cukai baharu itu tidak membebankan rakyat. Baik, kita ikuti sedutan sesi perbahasan RUU berkenaan. Pertukaran daripada GST kepada SST pada tahun 2018 telah menyebabkan hasil pendapatan negara pada tahun 2019 berkurangan kepada 22 bilion berbanding 41 bilion pungutan cukai melalui GST. Tuan Yang di-Pertua, walaupun GST mungkin menatijahkan peningkatan hasil pendapatan negara, namun kaedah pelaksanaan sistem percukaian tersebut perlu dikaji dan diteliti semula. Kerajaan seharusnya menggunakan pengalaman sebelum ini untuk menimbangtarakan antara pro and con pelaksanaan GST ini. Ya, bagi Senator Muhammad Apandi Muhammad pula, beliau berpendirian bahawa pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST adalah yang terbaik. Sahabat saya, Senator Noridah Saleh tadi, bahawa saya masih lagi berpegang kepada GST adalah yang terbaik. GST adalah yang terbaik memandangkan dalam GST ini susah mana-mana pihak untuk melarikan diri daripada terkena cukai kerana dia ada sistem rantaian yang cukup kemas. Tambahan pula, kerajaan telah memberi latihan tidak kurang daripada 5 tahun kepada staf pegawai-pegawai kastam untuk bersedia menghadapi sistem cukai GST. Tambahan pula, dia diamalkan oleh 94 negara dan hampir kesemua negara-negara maju mengamalkan sistem GST ini. Baik saudara, Dewan akan terus bersidang sehingga pukul 2 petang nanti sebelum ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Hari ini merupakan hari terakhir bagi Dewan Negara sekaligus menutup tirai persidangan penggal ketiga Parlimen yang ke-14. Malam ini dalam berita perdana kami akan bawakan kepada anda imbasan Parlimen 2020 juga dalam berita Parlimen 14 pukul 10.30 malam nanti. Sekian dahulu dari saya, laporan lintas langsung persidangan Dewan Negara dari lobi Dewan Negara. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Andy. Saudara, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam berita tengah hari. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama, kita terus menerajui. Anda mungkin menghasilkan salah satu daripada komponen harta intelek ini. Namun, jangan biarkan dia diciplak. Daftar di MyPo sebelum terlambat. Saya Muhammad Nazri. Dulu, line internet warung pojok tak stabil. Ini satu kerugian buat kami sebab ramai orang Malaysia order makanan online semasa PKP. Dengan internet fiber pantas, kami boleh bereskan order dengan lebih senang. Saya boleh hubungi pembekal saya di mana-mana saja dan hantar promosi SMS tanpa kos ekstra. Menerusi plan Maxis, Business, Postpaid dan Fiber. Memang mudah. Maxis yang bantu saya mohon geran ini. Baik, bertemu kembali. Angkatan Tentera Malaysia ATM mengesahkan telah berlaku serangan cyber terhadap rangkaian data miliknya semalam. Panglima ATM Tan Sri Effendi Buang berkata, insiden itu dikesan bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan BSEP serta Pusat Operasi Pertahanan Cyber CDOC ATM.
Bagaimanapun katanya serangan itu hanya melibatkan segmen tertentu yang telah diletakkan di luar rangkaian sejak awal lagi dan tidak menjejaskan operasi portal sebenar. Maklum beliau, sebaik serangan bermula, BSEP dan CDOC telah melaksanakan pengasingan trafik data bagi tujuan mengaburkan lokasi sebenar data-data berdarjah, seterusnya melindungi rangkaian yang menjadi sasaran penggodam. ATM juga menyedari wujudnya cubaan serangan cyber yang berterusan terhadap rangkaian maklumat yang dimiliki oleh pihak Kementerian Pertahanan MINDEF dan ATM. ATM sentiasa bersiap sedia bagi memastikan segala ancaman yang mengganggu rangkaian komunikasi pertahanan dapat dikesan awal, seterusnya ditangani sebaiknya. Pihak ATM juga sentiasa memantau dan mempertingkatkan aspek keselamatan cyber dari semasa ke semasa, terutama melalui peranan BSEP dan CDOC yang bukan hanya memperkukuhkan rangkaian pemantauan dan pertahanan komunikasi ATM, malah melindungi rangkaian komunikasi strategik pertahanan negara. Semalam, portal web ATM dipercayai telah digodam oleh pihak tidak bertanggungjawab dengan mempamerkan gambar tidak senonoh di portal berkenaan kira-kira 12 tengah hari. 4,308 individu dari zon merah yang memasuki Terengganu tampil membuat penilaian risiko secara sukarela di klinik dan hospital negeri itu sejak aktiviti merentas negeri dibenarkan pada 7 Disember lalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu, Dr. Nur Azimi Yunus berkata, hasil saringan tersebut, 21 individu dikesan positif COVID-19, manakala 6 daripada 433 kontak rapat yang diperiksa juga disahkan positif. Ia menjadikan jumlah kes positif COVID-19 dalam kalangan mereka seramai 27 orang. Kesemua mereka telah dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Semua kontak rapat juga telah dikuarantin di rumah dan pusat kuarantin yang telah disediakan jabatan. Beliau menyifatkan tindakan individu yang datang membuat penilaian risiko itu sangat terpuji kerana dapat membantu jabatan membuat tindakan pencegahan yang lebih awal dan berkesan. Pengurusan Air Selangor memaklumkan berlaku pecahan pada paip utama di bulatan persiaran Tengku Ampuan, Seksyen 15 Shah Alam hari ini. Susulan itu, menurut Air Selangor, pihaknya menutup bekalan air bermula pukul 1 tengah hari bagi kerja-kerja pembaikan yang dijangka siap sepenuhnya pada pukul 9 malam. Ia akan menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual di 58 kawasan di wilayah Kelang Shah Alam dan 72 kawasan di wilayah Petaling. Bagaimanapun, Air Selangor memaklumkan tempoh masa pemulihan bekalan air kepada pengguna berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain bergantung kepada lokasi dan jarak premis pengguna. Orang ramai di kawasan terlibat disaran untuk menyimpan bekalan air secukupnya dan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh berkenaan. Baik, kita beralih ke perkembangan ekonomi. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK komited melaksanakan proses transformasi perusahaan getah dalam usaha menambah pendapatan para pekebun kecil seluruh negara. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, selain membantu penghasilan getah sekerap, pekebun juga digalak menghasilkan getah krip yang akan dibeli koperasi. Jelasnya peranan koperasi sebagai pembeli getah akan diperkasa bagi mengurangkan lapisan pembeli. Kerana kalau hanya bergantung pada individu yang menghasilkan getah, mereka akan berhadapan masalah semangat dan tak semangat, mahu dan juga tidak. Tapi kalau bentuk koperasi seperti mana FEKRA, dia panggil perusahaan getah tersusun. Kalau FEKRA tersusun cara dia, ini koperasi tersusun juga. Kita akan lebih boleh bergerak lebih jauh lagi berbanding hanya individu. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan kepada 49 penoreh getah Felcra di Sungai Kok. Indeks utama Bursa Malaysia meningkat dalam dagangan awal hari ini didorong oleh momentum belian sederhana diterajui oleh Maybank dan CIMB. Pada pukul 12.09 tengah hari tadi, Bursa Malaysia susut 5.86 mata kepada 1,638.24 mata. Antara saham aktif, Technex naik 3 sen kepada 17 sen, Mastron meningkat 2 sen kepada 23.5 sen dan Puncak menokok 4.5 sen kepada 44.5
sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya CN Asia naik 39 sen kepada RM1.71, KESM bertambah 32 sen kepada RM13.48, manakala Panami meningkat 18 sen kepada RM31.16. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika hari ini berikutan sentimen risiko yang lebih baik susulan pemeteraian perjanjian rangsangan Amerika oleh Presiden Donald Trump. Setakat 11.30 pagi tadi, ringgit diniagakan pada 4.03 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.02 dan berada pada 3.87 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.42 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.92 berbanding euro. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. terus mara dengan mudah bersama produk terkini Apple dengan Galaxy Zero Lution. Baik saudara, industri seni dan budaya tanah air mencatat kerugian 85.06 juta ringgit tahun ini. Ia merupakan impak langsung akibat penularan pandemik COVID-19 yang memaksa majoriti negara di seluruh negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Malaysia, beberapa konsert yang dijadualkan sepanjang 2020 telah ditangguhkan. Ada juga yang terus dibatalkan. Wartawan Amirul Syafiq Abdul Ghani melaporkan. Can you tell us a story, please? Hakikatnya, kesan wabak COVID-19 hampir melumpuhkan gerakan muzik seluruh dunia. Namun, ia tidak membantukan kreativiti penggiat industri itu. Majoritinya memanfaatkan masa menghasilkan rancangan dalam talian selain bertindak bijak mengadakan persembahan berbayar secara maya. Orkestra RTM tidak terkecuali menyahut cabaran dengan mengadaptasikan norma baharu sekaligus menjadikan orkestra pertama negara ini mengadakan persembahan konsert dari rumah. Pada 15 April 2020, Orkestra RTM pimpinan Datuk Mozani Ismail mencatat sejarah apabila berjaya menghimpunkan seramai 15 pemuzik membuat rakaman persembahan dari kediaman masing-masing. Memilih lagu berunsur patriotik Bahtera Merdeka, rakaman persembahan tersebut dimuat naik di YouTube bagi mengiktiraf sumbangan dan keringat petugas barisan hadapan. Pada mulanya agak janggal sedikit untuk bagaimana orkestra yang selalunya bertemu dengan masyarakat bekerja pada rumah. Bagaimana, tapi dalam suasana teknologi baru, akhirnya kita dapat work from home, iaitu gandingan orkestra RTM bersama artis-artis di luar sana, artis daripada Malaysia, daripada Singapura, kita ada Jad Ali, kita pun daripada sampai ke Indonesia, kita dapat bergabung. Nampaknya lagi banyak program yang kita dapat laksanakan. Shiraz Projects yang menjadi penerbit serta pengurus acara bertaraf dunia membatalkan 25 konsert yang sepatutnya berlangsung tahun ini. Konsert terakhir yang dianjur dan diterbitkan oleh syarikat tersebut adalah pada 4 Januari 2020. Nak menyesuaikan diri dengan keadaan baru, terutamanya kita nak keluar daripada comfort zone kita memang susah.
tetapi memandangkan tidak ada option lain, kita terpaksa mencari peluang perniagaan lain. Kami telah merancang untuk kembali mengadakan konsert di bulan Januari. Memandangkan gelombang ketiga ini, saya rasa susah untuk kami meneruskan rancangan yang telah kami buat. Kita terpaksa melihat balik rancangan yang telah kami buat selama beberapa bulan akhir ini. Anugerah Nasyid Malaysia ANAM yang julung kali dianjurkan oleh Majlis Usahawan Nasyid Malaysia Munsyid berlangsung dalam suasana norma baharu pada 27 Disember. ANAM 2020 mendapat kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dengan sokongan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ia dirakam terlebih dahulu sebelum dipancarkan menerusi saluran TV1 pada 9 malam. Sekalipun berdepan pelbagai cabaran, tahun 2020 menutup tirai dengan acara gilang gemilang melalui kebangkitan industri nasyid di Malaysia dengan penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia 2020. Penganjuran buat julung kalinya adalah bagi mengiktirafkan irama kontemporari sekaligus memakmurkan industri muzik dakwah ini ke peringkat antarabangsa. Meski ramai yang menarik nafas lega dengan kewujudan vaksin COVID-19, industri muzik pasti memerlukan sekurang-kurangnya 2 atau 3 tahun lagi untuk bangkit semula sepenuhnya. Penggiat seni yang gulung tikar akibat pandemik berkenaan dijangka mengambil masa panjang sebelum kembali aktif. Bersatu, kita teguh. Jom kita harungi bersama. Amirul Syafiq Abdul Ghani, Berita RTM. Mari kita beralih ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam satu letupan yang menyasarkan sebuah bas mini di Kabul, Afghanistan. Bas tersebut membawa sekumpulan penjawat awam dari Jabatan Perangkaan dan Maklumat Kebangsaan. Menurut polis, bom dilekatkan pada sebuah basikal dan memang sengaja disasarkan kepada bas tersebut. Bagaimanapun, setakat ini tiada pihak yang mengaku bertanggungjawab. Bom basikal itu merupakan letupan kedua yang menggegarkan Kabul pada Isnin. Terdahulu, bom magnetik meletupkan sebuah kenderaan pasukan keselamatan namun tiada mangsa yang cedera atau terkorban dilaporkan. Afghanistan terus dilanda keganasan walaupun pihak kerajaan dan Taliban telah mengadakan mesyuarat sejak September bagi menamatkan persengketaan selama 19 tahun. Terdapat peningkatan jumlah mangsa yang maut akibat siri letupan melibatkan kenderaan dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kebanyakannya di Kabul. Susulan itu, banyak pihak yang menyalahkan Taliban sebagai pihak bertanggungjawab. Berenang dalam musim sejuk melampau mungkin sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Namun tidak bagi sebuah kelab renang di Bandar Oms Timur Laut Rusia yang menjadikannya sebagai satu aktiviti yang istimewa. Dengan suhu sekitar negatif 20 darjah Celsius, aktiviti itu dibuat setiap minggu bermula dari bulan Disember sehingga Mei di Sungai Irtysh. Aktiviti tersebut dipercayai dapat meningkatkan imuniti dan sistem pertahanan tubuh mereka terhadap sebarang penyakit. Sehingga 100 orang menghadiri setiap sesi renang yang diadakan 6 hari seminggu. Ditubuhkan pada tahun 1966, kelab renang musim sejuk ini dipengerusikan oleh Evgeny Zetnov yang berusia 82 tahun. Baik, ini bila perkembangan sukan. Chelsea gagal menghilangkan tekanan ke atas pengurusnya Frank Lampard selepas hanya mampu seri 1-1 dengan Aston Villa dalam aksi di Stamford Bridge awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan The Blues kini hanya memenangi 1 daripada 5 perlawanan terakhir Liga sekaligus berada di tangga ke-6 dengan ketinggalan 6 mata di belakang pendahulu Liverpool.
Chelsea yang kini di belakang Villa menerusi perbezaan jaringan tampil dengan 6 perubahan dalam skuad utama selepas tewas kepada Arsenal 2 hari lalu. Strategi itu dilihat hampir membuahkan hasil apabila mereka berjaya mendahului perlawanan pada minit ke-34 hasil tandukan Olivier Giroud. Ia merupakan gol ke-9 daripada penyerang Perancis itu buat The Blues pada musim ini. Bagaimanapun, Villa tidak mudah mengalah pada babak kedua dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Anwar El Ghazi 5 minit selepas rehat sekaligus menghampakan skuad kendalian Lampard itu menamatkan kemarau kejayaan dalam 4 perlawanan. Selepas ini, The Blues bakal menggalas tugas getir apabila dijadual menentang Manchester City di London awal pagi Isnin depan. Sementara itu, pengurus Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengakui anak-anak buahnya perlu berwaspada dengan kualiti yang dimiliki Wolverhampton Wanderers apabila melayan kunjungan pasukan berkenaan awal pagi esok. United kini berada dalam prestasi terbaik dan berharap meneruskan momentum kemenangan mereka di Old Trafford ketika menewaskan Leeds United minggu lalu. United mempamer aksi terbaik mereka musim ini ketika membelasah Leeds 6-2 dengan Scott McTominay dan Bruno Fernandes masing-masing meledak 2 gol minggu lepas. Namun selepas berjaya menewaskan Everton dalam kempen Piala Liga dan seri dengan Leicester City pada saingan EPL, Solskjaer mengakui United perlu mengelak daripada melakukan kesilapan mudah apabila berdepan Wolves pagi esok. The Red Devils sekali lagi mengharapkan sentuhan penyerang veteran Edinson Cavani yang telah menyumbang 3 gol dan 2 bantuan jaringan dalam 8 perlawanan musim ini. Pemain berusia 33 tahun dari Uruguay itu sebelum ini menyumbang 200 gol ketika bersama klub Perancis Paris Saint-Germain dan kini dilihat calon terbaik menyarung jersey nombor 7 yang pernah dipakai legenda United George Best, Eric Cantona, David Beckham dan Cristiano Ronaldo. Baik saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Terus amalkan mengimbas MySejahtera di mana sahaja anda berada. Saya Fahazim dengan itu. Assalamualaikum dan salam hormat.